Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Kanisa Nabila binti Rosdan. Nombor metrik saya 052261. Saya daripada pelajar Diploma Sejarah dan Tamadun Islam. Okey, hari ini saya akan membentangkan mengenai periwayatan dan penulisan hadis selepas zaman Khulafaur Rasyidin hingga 100 Hijrah. Okey, saya akan mulakan dengan pengenalan. Apa itu hadis? Hadis dari segi istilah bermaksud segala yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari segi perkataan, perbuatan, takyid atau sifat yang sama ada fizikal, akhlak dan sirah yang berlaku sebelum dan selepas menjadi Rasul. Hadis ni merupakan sumber kedua dalam Islam selepas Al-Quran, sehingga ada banyak usaha yang dilakukan oleh umat Islam sejak zaman para sahabat untuk mengekalkan keasliannya. Hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat ada 3 cara, iaitu menyampaikan hadis melalui kata-kata. Rasulullah SAW banyak memberikan pengajaran kepada para sahabat. Bahkan baginda memudahkan supaya para sahabat ni mudah memahami dengan mengulangi perkataan sebanyak 3 kali. Cara kedua ialah menyampaikan hadis secara penulisan. Baginda memilih para sahabat yang pandai bertulis untuk menghantar surat kepada raja, penguasa dan Perdana Menteri yang surat itu berisi hadis mengenai hukum Islam seperti zakat dan ibadah. Cara ketiga pula, menyampaikan hadis secara praktikal di hadapan sahabat seperti cara berwuduk, solat, menunaikan haji dan sebagainya. Pada awal kenabian Rasulullah SAW masih tidak ada pengkodifikasian hadis seperti yang berlaku pada Al-Quran. Namun terdapat juga catatan hadis pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi perkara ini dibahaskan kerana ada 2 hadis yang bertentangan. Hadis yang pertama ialah menunjukkan larangan, manakala hadis yang kedua menunjukkan keizinan. Yang pertama ialah seperti maksudnya diceritakan daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian menulis selain Al-Quran dariku. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, hendaknya ia menghapuskannya. Hadis riwayat Muslim. Manakala hadis yang memberi keizinan seperti Abdullah ibnu Amr ibnu Al-Ash yang diberi kebenaran oleh Rasulullah untuk menulis hadis. Hadis yang maksudnya diceritakan dari Abdullah ibnu Amr. Beliau berkata, dahulu aku menulis seluruh yang aku dengar dari Rasulullah. Aku ingin menghafalkannya. Maka kaum Quraisy mencegahku. Kaum Quraisy mengatakan, apakah engkau menulis seluruh hadis yang engkau dengar dari Rasulullah? Padahal Rasulullah adalah manusia yang terkadang bersabda dalam keadaan marah, terkadang dalam keadaan senang. Maka aku menahan diri dari menulis hadis Nabi. Kemudian aku menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan isyarat dengan jarinya kepada mulutnya. Rasulullah bersabda, tulislah hadis demi awal yang jiwaku berada dalam genggamannya tidaklah keluar daripada mulutku kecuali kebenaran. Hadis riwayat Abu Daud. So, terdapat 2 hadis yang berbeza ni. Riwayat pertama menyatakan bahawa Nabi Muhammad melarang penulisan hadis, dan riwayat kedua Nabi Muhammad SAW membenarkan serta memberi izin periwayatan hadis. Oleh itu para ulama juga mempunyai perbezaan pendapat. Dan secara umumnya mempunyai 2 pendapat. Pendapat pertama, larangan penulisan hadis oleh Nabi Muhammad SAW terjadi pada awal Islam kerana dikuatiri akan ada pencampuran antara hadis dan Al-Quran. Namun ketika kerisauan ini mula hilang, kerana para sahabat mudah mengetahui dan sudah biasa dengan susunan kalimah Al-Quran, so Rasulullah membenarkan mereka menulis hadis. So pendapat kedua menyatakan bahawa pada dasarnya kedua riwayat tersebut tidak bertentangan. Mereka menyatakan bahawa larangan itu diperuntukkan bagi mereka yang dikuatiri mencampur adukan hadis dan Al-Quran, dan penulisan ini dibenarkan bagi mereka yang tidak dikuatiri mencampurkan keduanya seperti keizinan yang dilakukan oleh Nabi kepada Abdullah ibn Amr. Dengan kata lain, Rasulullah SAW melarang menulis hadis secara rasmi, tetapi masih membenarkan para sahabat menulis hadis untuk diri mereka sendiri. Jadi larangan itu bersifat umum, sedangkan izinan itu hanya berlaku pada sahabat tertentu. Oleh itu hadis pada masa Nabi ni tidak ditulis kecuali sebilangan kecil. Okey, kita pergi kepada periwayatan penulisan hadis zaman Khulafaur Rasyidin. Waktu ni para khulafat ni majoriti pasal masih lagi bertegas untuk tidak mencatat dan menulis hadis lagi kerana mereka ni terlalu bimbang akan pencampuran hadis dengan Al-Quran. So pada ini para sahabat masih lagi memberikan perhatian secukupnya kepada Al-Quran. Mereka memelihara Al-Quran di dalam mushaf, lembar-lembaran dan hati mereka. So
So pada zaman Khalifah Abu Bakar, mereka ni menghimpunkan Al-Quran. Pada zaman Khalifah Osman, mereka menulisnya. Lepas itu mereka sibuk menghantar Al-Quran ke seluruh pusuk atau jalan wilayah Islam bagi memastikan Al-Quran ini sentiasa terpelihara dengan baik. Disebabkan ini, zaman Khulafah mereka tidak memfokuskan penulisan hadis secara rasmi. Manakala bagi periwayatan hadis zaman Khulafah Ar-Rasyidin, belum berkembang kerana masih ada pembatasan periwayatan. Oleh itu, para ulama mengambil zaman ini sebagai zaman pembatasan periwayatan. Melalui kebijaksanaan para Khulafah Ar-Rasyidin, terdapat 4 bentuk periwayatan hadis, iaitu para khalifah bersepakat betapa pentingnya sikap sentiasa berhati dalam periwayatan hadis. Kedua, para khalifah melarang memperbanyakkan periwayatan hadis, terutama pada zaman Khalifah Umar, supaya periwayatan hadis ini bersifat selektif dalam meriwayatkan hadis dan agar masyarakat tidak berpaling daripada Al-Quran. Ketiga, melalui cara pengucapan sumpah dan kehadiran saksi bagi meriwayat hadis. Bagi periwayat yang dipercayai dan hebat, tidak perlu mengucapkan sumpah maupun saksi. Terakhir, kesemua khalifah telah meriwayatkan hadis. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar dan Khalifah Osman meriwayatkan hadis secara lisan, manakala Khalifah Ali meriwayatkan hadis secara lisan dan tulisan. Okey, kita pergi kepada periwayatan dan penulisan hadis zaman tabi'in sehingga 100 Hijrah. Selepas pemerintahan Khulafah Ar-Rasyidin, maka muncullah zaman Bani Umayyah yang dibawa pemerintahan Muawiyah ibnu Abi Sufyan, iaitu pada tahun 41 Hijrah, sehingga pemerintahan dibawa Marwan ibnu Muhammad pada tahun 132 Hijrah. Namun fasa pertama dalam penulisan dan periwayatan hadis bermula pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan sehingga zaman Umar bin Abdul Aziz, itu pada 101 Hijrah. Zaman ini dipelopori oleh para sahabat yang tidak terbilang dan tokoh-tokoh tabi'in yang agung. Waktu ni para sahabat beramai-ramai keluar daripada Madinah. Mereka menuju ke penempatan di kota-kota utama untuk jadikan rujukan kepada masyarakat. Maka dengan itu berlakulah penyebaran ilmu dan periwayatan hadis secara meluas. Selain daripada sahabat yang banyak mengumpulkan hadis Nabi Muhammad SAW, para tabi'in yang merupakan anak murid para sahabat juga banyak mengumpulkan hadis. Bahkan hadis ketika ini telah banyak tersusun dalam sebuah kitab dengan teratur. Para tabi'in juga sama dengan para sahabat, iaitu sangat berhati-hati mengenai periwayatan hadis. Oleh itu, pada zaman ini dikenali sebagai zaman tersebarnya periwayatan hadis. Kaedah yang dibuat para tabi'in untuk mengkumpul dan mencatat hadis iaitu melalui perjumpaan dengan para sahabat dan mencatat apa yang mereka dapat ketika perjumpaan tersebut. Tabi'in menerima hadis daripada sahabat dalam pelbagai bentuk, sama ada bentuk penulisan atau catatan, dan ada yang perlu dihafal. Malah ada yang dalam amal ibadah para sahabat. Mereka melihat dan mengikutinya. Dengan demikian, tiada satu hadis yang tertinggal ataupun terlupa. Mengenai penulisan hadis, selain daripada melakukan hafalan, para tabi'in juga menulis beberapa hadis yang diterima. Malah mereka ni juga memiliki catatan atau surat daripada para sahabat yang diterima secara langsung sebagai guru mereka. Ada beberapa kawasan yang dijadikan pusat pembinaan periwayatan hadis yang bertujuan untuk memudahkan para tabi'in untuk mencari hadis. Antara kawasan tersebut seperti Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Margibi, Andalusia, Yaman dan Khurasan. Namun dari segi penulisan hadis, para tabi'in juga mempunyai pembezaan pendapat. Hal ini berlaku pada zaman awal tabi'in atau zaman kibar at-tabi'in. Terdapat banyak riwayat yang memberitahu wujudnya pencanggahan dan pembezaan pendapat dalam kalangan tabi'in ini. So, terbagi pada dua golongan. Golongan pertama yang sokong penulisan hadis seperti Sa'id al-Musawayi, Mujahid ibnu Jabr dan Hasan al-Basri. Mereka golongan kedua yang tidak menyokong penulisan hadis ni seperti Dal ibnu Amr al-Salman, Ibrahim an-Naqai dan Amir al-Syabi. Antara faktor mereka mempunyai pendapat yang beza adalah sama dengan faktor para sahabat yang dulu, sebab diorang ni risau yang hadis ni akan bercampur dengan ijtihad dan pandangan mereka. So dalam masa yang sama, wujudnya kebimbangan di kalangan para tabi'in yang bahawa maksudnya akan bergantung sepenuhnya dengan hadis yang ditulis dan mengabaikan penghafalan hadis. Mereka ni juga bimbang yang hadis yang ditulis jatuh pada golongan yang bukan ahlinya, yang boleh menyebabkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat Islam. Namun perbezaan pendapat ini hanya berlaku pada zaman kibar at-tabi'in sehingga akhir abad pertama Hijrah. Selepas itu, keadaan telah mengizinkan penulisan hadis dan para tabi'in menggalakkan aktiviti penulisan. So, kita pergi pada periwayatan, penulisan, pembukuan hadis zaman Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz. Pada zaman tabi'in, kepuluhan kepada hadis sangat diperlukan. Tambahan pula banyak sahabat Rasulullah SAW telah wafat, maka Umar bin Aziz sering meriwayatkan hadis dari beberapa orang sahabat tabi'in, antaranya Anas ibnu Malik, Ibnu Umar, Ibnu Ja'far, Said Musayyib, Ibnu Faris, Urwah ibnu Zubair dan Abu Bakar
Abu Bakar Ibnu Abdul Rahman, Ibnu Abi Salamah, Ibnu Salam, dan Said Ibnu Utti Namru. Malah Umar bin Abdul Aziz ni juga berusaha sedaya payah untuk mencatat dan menulis hadis. Contohnya seperti yang diriwayatkan oleh Abu Qibala, kami bergerak bersama Umar bin Abdul Aziz untuk menunaikan solat zuhur dan beliau membawa kertas. Demikian juga pada waktu asar, di tangannya juga terdapat kertas. Lalu aku bertanya, tulisan apa itu? Beliau menjawab, hadis dari Aun bin Abdullah. Saya terpesona olehnya, maka aku tulis. Maka pada zaman Umar bin Abdul Aziz, sebahagian daripada para ulama menyebutkan zaman ini sebagai fasa para penulis hadis telah banyak dan kegiatan ilmiah telah berkembang. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya catatan hadis sahih yang ditulis oleh para tabi'in. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjawab jawatan khalifah pada tahun 99 Hijrah, beliau memerintahkan para ulama hadis dan bagaimana di bawah jajahan Islam untuk mencari, mengumpulkan dan dibukukan kesemua hadis Nabi Muhammad SAW dalam satu kitab. Umar Abdul Aziz sedar yang ramai perawi hadis telah meninggal dunia, malah yang masih hidup hanya sebilangan sikit sahaja. Disebabkan itu beliau sangat risau jikalau tidak menyegerakan pengumpulan dan pembukaan dari perawi hadis. Berkemungkinan besar hadis akan dilupakan dan lenyap bersama penghafal hadis. Maka dengan itu kegiatan pembukaan hadis digerakkan secara rasmi dan kitab-kitab hadis berjaya dihasilkan serta muncul ulama hadis terkenal di bawah pemerintahannya. Antara para ulama dan bagaimana yang menerima arahan dan menyambut cabaran daripada beliau ialah Abu Bakar Ibnu Amr Ibnu Hazim yang merupakan gubernur di Madinah. Walaupun Abu Bakar Ibnu Hazim ni berjaya mengumpulkan beberapa hadis dalam sebuah kitab, namun Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz ni tidak sempat untuk melihat kitabnya kerana beliau telah meninggal dunia pada 101 Hijrah. Selain itu, Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Shihab Az-Zuhri yang menerima arahan secara khusus daripada Khalifah Umar untuk mengumpul dan membukukan hadis. Ibnu Shihab ni telah berjaya menunaikan dan mencapai hasrat Khalifah dengan mengumpul dan membukukan hadis ke dalam beberapa buah kitab, dan kitab tersebut telah dihantar oleh Khalifah Umar kepada setiap pelosok jajahan Islam. Maka tercatatlah dalam sejarah yang kegiatan pembukaan oleh Ibnu Shihab merupakan orang yang pertama yang membukukan hadis. Usaha Khalifah Ibn Abdul Aziz untuk penulisan dan pembukaan hadis telah membawa kejayaan kepada Abu Bakar, Ibnu Hazim dan Ibnu Shihab yang dianggap sebagai pendorong dan pencetus kepada kegiatan penulisan pembukaan hadis. Maka telah muncul ramai lagi ulama yang berjaya menghasilkan suhuf dan kitab hadis selepas mereka. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.